What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan mengupaskan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kupaskan dengan korang semua tentang satu isu hangat yang sedang berlegar dalam komuniti One Piece yang kita dapat tengok dalam chapter yang ke-1056 muka surat ke-9, iaitu tentang a certain someone yang telah disebut oleh Karibu, yang mana Karibu telah mengatakan bahawa dia perlu untuk menyampaikan maklumat tentang keberadaan Ancient Weapon Pluton yang sebenarnya sedang berada di Bumi Wano kepada a certain someone. Persoalannya guys, siapakah a certain someone yang dimaksudkan oleh si Karibu ini? Waduh, Oda Sensei ini tidak pernah berhenti daripada memberikan kita misteri yang menarik untuk dikupaskan bersama. And of course, kita semua juga tidak mahu ketinggalan untuk turut sama-sama berteori tentang siapakah watak misteri ini. So guys, jom let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Subscribe channel Skoverto Anime, channel terbaru dari aku. Sekiranya korang berminat untuk jadi speaker, just hantarkan video korang ke email kimiskoverto@gmail.com. Berminat untuk dapatkan One Piece t-shirt, korang just WhatsApp admin dan follow IG shop Skoverto Hub untuk memilih desain yang korang suka. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Firstly, untuk mengenal pasti siapakah watak ini, kita perlulah melihat siapakah watak-watak yang mengetahui tentang rahsia-rahsia Ancient Weapon, khususnya Pluton. Yalah, sebabnya kalaulah tiba-tiba si Karibu ni nak dedahkan maklumat pasal benda ni dekat orang yang tak tahu menahu pasal rahsia Ancient Weapon ni, dah tentu-tentu watak tersebut tak percaya punya dengan cerita si Karibu ni. Lagikan pula Karibu sendiri hanya mengetahui tentang kisah Pluton yang berada di Wano ini melalui perbualan Mugiwara Pirates dan tidak melihat senjata kuno ini dengan mata kepala dia sendiri. Maka mereka-mereka yang tidak mempunyai ilmu tentang Ancient Weapon ini akan agak sukar untuk menerima dan mempercayai cerita daripada si Karibu ini. Buktinya kita dapat tengok dalam manga pada chapter yang ke-224 muka surat yang ke-11, kesemua nakama Bellamy telah mentertawakan Luffy, Nami dan Zoro apabila Nami telah bertanyakan tentang Sky Island kepada bartender tersebut. Kemudian Bellamy sendiri telah menghina mereka dengan mengatakan bahawa Luffy dan nakamanya mempunyai fikiran yang kolot kerana mempercayai sejarah kuno tentang Sky Island. Bahkan Bellamy juga turut menafikan tentang kemampuan knock upstream yang mampu untuk menghantar sesebuah kapal ke Skypiea dengan menggunakan hujah saintifik yang lebih logik dan masuk akal, dan mengatakan bahawa itu semua hanyalah satu fenomena alam. Bellamy juga turut menambahkan bahawa semakin hari segala kisah legenda ini dilihat semakin bertambah karut apabila segala-galanya mampu untuk dijelaskan dengan ilmu sains. Namun demikian, setelah Bellamy melihat sendiri kewujudan Sky Island tersebut, barulah dia mempercayai segala kisah yang selama ini dianggap olehnya sebagai kisah dongeng semata-mata, seperti mana yang kita dapat lihat dalam manga pada chapter yang ke-706 muka surat yang ke-6. So guys, apa yang aku cuba untuk sampaikan di sini adalah a certain someone yang telah dikatakan oleh Karibu itu adalah watak yang sememangnya mengetahui tentang rahsia Ancient Weapon. Sekiranya tidak, apalah gunanya Karibu menceritakan tentang keberadaan Pluton kepada watak tersebut, kerana sudah pasti watak itu hanya akan menganggap kisah Karibu ini sebagai satu rekaan sekiranya a certain someone yang dimaksudkan itu tidak mempunyai ilmu tentang Ancient Weapon seperti mana yang telah dilakukan oleh Bellamy kepada Luffy sebelum Bellamy mempunyai ilmu tentang Sky Island. Maka setelah aku membuat sedikit penelitian, akhirnya aku telah berjaya untuk menyenaraikan beberapa nama yang possibly yang sesuai untuk kita jadikan mereka sebagai calon bagi watak a certain someone ini dengan alasan-alasan yang konkret berdasarkan rujukan daripada manga One Piece itu sendiri. Well, for me personally, watak pertama yang berkemungkinan adalah watak yang telah dimaksudkan oleh Karibu ini adalah watak Sir Crocodile, peneraju bersama organisasi Cross Guild. By the way, insyaAllah besok aku akan hasilkan video Cross Guild ni, okay? Hal ini dikatakan demikian adalah kerana kita dapat tengok bahawa sememangnya Crocodile merupakan watak yang mengetahui tentang rahsia Ancient Weapon Pluton ini, dan bahkan dialah watak pertama yang telah menyebut tentang Pluton ini seperti mana yang kita dapat tengok dalam manga pada chapter yang ke-193. Bukan setakat itu sahaja, malahan pula Crocodile telah menggunakan kemampuan yang ada pada Nico Robin untuk menterjemah tulisan poneglyph bagi mencari di manakah keberadaan Ancient Weapon Pluton ini. Jadi layaklah untuk kita katakan bahawa Crocodile
Crocodile lah orang yang dimaksudkan oleh Karibu. Tambah pula sekarang Crocodile merupakan orang kuat dalam Cross Guild. So dapatlah Karibu mengambil kesempatan untuk menyertai Cross Guild dengan memberikan informasi berkaitan Pluton ini kepada Crocodile. Yalah, mana taknya Cross Guild tu kan organisasi naungan Yonko kot. Mesti Karibu nak ambil peluang untuk join. Dengan dia tengok adanya strongest swordsman lagi kat dalam organisasi tu, memang boleh dikatakan Cross Guild ini unbeatable jugalah kan. Lepas tu kemampuan buah iblis Numa Numa Nomi milik Karibu ni pula pun lebih kurang macam kemampuan Suna Suna Nomi milik Crocodile. So dengan menyertai Cross Guild yang baru lagi ditubuhkan ini, dia mempunyai peluang yang besar untuk mendapatkan jawatan yang tinggi dalam organisasi tersebut. And of course, si Bagi itu pun juga akan mengambil kesempatan dengan menggunakan kekuatan yang ada pada Karibu ini untuk meningkatkan lagi kekuatan organisasi ciptaannya itu. Seterusnya, watak yang kedua yang layak untuk dijadikan sebagai a certain someone yang dimasukkan oleh si Karibu ni pula, bagi aku adalah watak Gorosei. Well, in my thought, kenapa watak Gorosei ini adalah watak yang dimaksudkan tersebut adalah kerana tidak dapat disangkalkan lagi bahawa Gorosei sememangnya mengetahui tentang kewujudan Pluton. Bukan sahaja setakat mengetahui kewujudan senjata kuno ini, bahkan World Government bersungguh-sungguh untuk mendapatkan blueprint tentang senjata kuno ini dengan menghantarkan satu unit elitnya, which is Cyberpol number 9. Yang mana kita dapat tengok dalam Arc Water 7 bahawa CP9 ini adalah unit paling terbaik yang dimiliki oleh the World Government, dan Cyberpol ini mempunyai kebenaran untuk melakukan apa sahaja bagi mencapai matlamat the World Government, sekalipun terpaksa membunuh orang awam yang tidak bersalah. Maka sudah terang lagi bersuluhlah bahawa Gorosei sememangnya berkehendakkan untuk mendapatkan Pluton ini. Namun demikian, setelah Frankie membakar blueprint Pluton betul-betul di hadapan mata kepala ejen-ejen CP9 itu sendiri, segala usaha yang dilakukan oleh Tom, Iceberg dan seluruh Shipwright Water 7 untuk menyembunyikan rahsia telah pun berjaya apabila the World Government dilihat tidak lagi mencari di manakah kedudukan senjata kuno ini. Maka seandainya Karibu memberikan maklumat tentang lokasi Pluton ini kepada Gorosei, pastinya Gorosei akan percaya dengan kisah daripada Karibu ini, memandangkan Wano sememangnya pulau yang banyak mempunyai kaitan dengan sejarah dunia One Piece. Dan maklumat ini mampu diberikan oleh Karibu. Kan mungkin kita akan bertanya, macam mana si Karibu ni nak infiltrate masuk ke dalam Pangia Castle ke, even untuk masuk ke dalam Marijoa itu sendiri. So mungkin maklumat ini mampu diberi oleh Karibu kepada Gorosei dengan dua cara, iaitu dengan memberikan maklumat ini kepada Cyberpol agent untuk disampaikan kepada Gorosei, atau terus berjumpa direct dengan Gorosei. Maksud aku macam ni, dengan kemampuan buah iblis dia ni, sebenarnya tak mustahil pun kalau dia boleh menyelinap masuk ke dalam Marijoa. Yalah, sebelum ni pun kita dapat tengok yang Morley mampu untuk menyelinap masuk ke Marijoa dengan kemampuan buah iblis dia. Sabuk lagilah menyamar sebagai pengawal je pun boleh terlepas masuk, dan bahkan Jewelry Bonnie pun berjaya untuk mencerobohi Marijoa dengan kemampuan buah iblisnya. So tak mustahil untuk Karibu memecah masuk ke Marijoa untuk berjumpa dengan Gorosei. Ataupun berkemungkinan juga bahawa Karibu adalah salah seorang daripada pengintip the World Government yang menyamar sebagai Lanun. Yalah, sebelum ni dalam chapter yang ke-956 kita dapat tengok yang X Drake sebenarnya adalah seorang spy SWORD daripada pihak Marine yang telah menyamar sebagai seorang Lanun untuk menjayakan misinya. So tak mustahil kalau the World Government juga mempunyai spy yang menyamar sebagai Lanun yang berkhidmat direct di bawah Gorosei, seperti mana Agent CP0. Bagaimana menurut kalian, geng? Please drop your comment down below. Okay? Watak yang seterusnya pula yang tak lain dan tak bukan adalah watak the President of the World Economy Newspaper, merangkap salah seorang daripada Underworld Empress Morgan, si burung albatros. Well, untuk si Morgan ni pula, kenapa aku memilih watak dia adalah kerana Morgan ni memang berminat bona dengan berita-berita sensasi yang terhangat dan laris untuk dijual di market. Dan kita juga dapat tengok yang watak Karibu ni juga merupakan watak yang suka untuk mengumpulkan harta kekayaan berbanding dengan supernova yang lain kan. Mana taknya sebelum ni dekat Fishman Island dia cuba untuk menculik mermaid yang ada dekat situ untuk dijual. Lepas tu dia siap curi harta daripada Ryugu Palace lagi untuk dibawa lari. Nasib baik sempat dihalang oleh Luffy. So sekiranya Karibu mampu untuk menjual cerita ini kepada Morgan dengan harga yang mahal, mesti dia akan jual punyalah. Tambahan lagi berita tentang ancient weapon, satu isu yang sangat-sangat besar. Lagilah banyak keuntungan yang dia akan dapat daripada Morgan. Dan sekiranya perkara ini benar-benar berlaku, maka kedua-dua wilayah takluk Luffy, which is Fishman Island dan Wano, akan berada dalam satu bahaya yang besar. And possibly pada saat inilah Oda akan menunjukkan kepada kita peranan-peranan Grand
fleet Mugiwara yang akan membantu Luffy untuk menjaga kedua-dua tanah jajahannya ini. Memang menarik guys kalau perkara ini benar-benar direalisasikan oleh Oda. Dapatlah kita tengok sejauh mana kekuatan mereka semua sekarang ni. Yalah, sebab sejak daripada pembentukan Mugiwara Grand Fleet, mereka semua masih tak ada buat apa-apa kerja lagi kan. Alright, seterusnya pula adalah watak Blackbeard ataupun Marshal D. Tish. Memandangkan Blackbeard dilihat sanggup menggunakan apa cara sekalipun untuk menguatkan lagi armada lanunnya, maka sangat sesuai lah kalau maklumat ini diberikan kepada Blackbeard. Yelah, sebelum ni kita dapat tengok yang Blackbeard sanggup untuk bunuh Touch untuk dapatkan buah iblis Yami Yami no Mi dalam chapter yang ke-447 muka surat 17. Lepas tu sanggup untuk berhadapan dengan Magellan untuk mendapatkan tahanan daripada Impel Down walaupun dia hampir-hampir mati. Kemudian dia sanggup untuk membunuh Whitebeard Oyaji-nya sendiri untuk mendapatkan Devil Fruit Gura Gura no Mi dalam chapter yang ke-576 muka surat 15, dan mampu dan sanggup untuk membunuh Absalom untuk mendapatkan Suke Suke no Mi. Maka tidak mustahil Blackbeard sanggup untuk meruntuhkan tembok negara Wano dengan kemampuan Gura Gura no Mi yang dia ada sekarang ni untuk mendapatkan Ancient Weapon Pluton yang dikatakan sebagai kapal yang mampu untuk melenyapkan sebuah pulau dengan serangan daripada senjata kuno ini. Manakala manfaat yang Karibu dapat pula adalah dia berpeluang untuk menyertai Blackbeard Pirates. Okey. Ataupun sebenarnya dialah the 10th Titanic Captain of Blackbeard Pirates. Boleh jadi juga guys. Memandangkan Oda masih lagi belum mendedahkan kepada kita siapakah gerangan Captain ke-10 bagi Titanic Blackbeard. Adakah Karibu inilah orangnya? Sila turunkan komen korang di ruangan kat bawah. Okey guys, sekarang aku akan berteori ataupun kongsikan kepada korang teori yang lebih liar sedikit, which mean teori-teori yang seterusnya ini tidak mempunyai banyak sokongan daripada manga, but then still make sense untuk kita berasumsi bahawa watak ini adalah a certain someone tersebut, which is watak yang aku maksudkan tersebut adalah watak Golden Lion Shiki dan juga Rock D. Zebek. Well, untuk watak Rock D. Zebek mungkin agak berat untuk korang terima sebab watak ini dikatakan telah pun tewas dalam The God Valley Incident. Namun sampai ke hari ini tiada sebarang konfirmasi daripada Oda tentang kematian watak ini. Yelah, kalau korang tengok watak Kozuki Sukiyaki pun dianggap seolah-olah sudah tewas dengan Orochi dan Kaido dan tidak memunculkan dirinya lagi. Namun setelah Wano mencapai kemerdekaan, barulah didedahkan yang Kozuki Sukiyaki masih lagi hidup dan selama ini menyamar sebagai Tengu Yamahitetsu. Even Momonosuke pun tak percaya yang atuk dia masih lagi hidup. Mana taknya even sebelum Momo ni ditravelkan oleh Lady Toki ke masa hadapan lagi pun, kelibat Kozuki Sukiyaki memang sudah tidak kelihatan pun. So ada kemungkinan juga bahawa perkara yang sama berlaku kepada Rock D. Zebek. Dan memandangkan Zebek sememangnya menginginkan kekuatan yang hebat untuk menguasai dunia One Piece, maka tidak pelik sekiranya dia menginginkan maklumat tentang Ancient Weapons ini. Manakala untuk watak Golden Lion Shiki ni pula adalah disebabkan oleh rancangan rahsia yang ingin dilakukan olehnya untuk menakluki dunia One Piece ini. Dan kita juga dapat tengok sebesar mana armada lanun Shiki semasa dia cuba untuk mengajak Roger menyertai dia setelah mendapati bahawa Roger mengetahui di manakah lokasi Ancient Weapon yang kita dapat lihat dalam chapter 0, yang mana dalam chapter ini juga dipanggil sebagai Strong World. Maka padanlah sekiranya kita mengatakan bahawa Golden Lion Shiki lah watak yang dimaksudkan oleh Karibu sebagai a certain someone. Dan sebenarnya aku menambahkan watak Zebek dan Shiki dalam teori liar ini kerana berkemungkinan juga watak a certain someone ini adalah the lurking legend yang dimaksudkan oleh Oda dalam penyampaian dia sebelum ini kan. So guys, alright, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Please share video ni dekat nakama-nakama di luar sana untuk kita sama-sama berdiskusi berkenaan dengan anime kegemaran kita ini, dan bantu aku guys untuk capai 150,000 subscribers dalam masa yang terdekat. InsyaAllah berjumpa lagi dalam video yang akan datang. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi